Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan Tuan Imam selaku pengurusi acara pada malam ini, barisan jawatankuasa masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Mudah-mudahan dapat jalan ke syurga. Jadi kita sekarang ni berada dalam taman syurga, mudah-mudahan. Begitu juga kan, barang siapa yang datang ke dalam majlis ilmu belajar satu bab daripada cabang ilmu itu, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya, malahan lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Bukan makna tak payah sembahyang sunat lagi dah, tak, tapi maknanya besar pahala tu, kan? Besar pahala. Dengar tak ni? Kau macam tak dengar. Terpeletok pula mic. Okey. Kau tinggi sikit tu. Itulah. Tak tahulah, duduk pun tinggi sajalah. Okey. Saya kena rapat sikit lah. Okay. Alhamdulillah. Jadi malam ni tajuk yang telah diamanahkan kepada saya, ikhlaskah kita dalam berumah tangga. Ada satu ni. Ikhlaskah kita dalam berumah tangga. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah Ta'ala dah bagi tahu dah kat kita yang macam manakah pasangan-pasangan itu yang dijadikan untuk kita tu adalah dari jenis-jenis kita sendiri. Allah dah bagi tahu. Kan, supaya apa? Untuk apa? Supaya kamu merasa tentram. Kan, tentram dan tenang bersamanya. Itu yang disebut sebagai sakinah, dan padanya diwujudkan perasaan kasih dan sayang. Kan? Tetapi bila sebut tentang ikhlas, kan, apa maksud ikhlas tu yang kita kena faham? Kan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimanakah dia berkata Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, tetapi Allah juga tidak memandang kepada kalian, tetapi dia melihat kepada hati dan amal kalian. Makna apa yang ada dalam hati kita. Kan, kita semayang pun Allah Ta'ala tengok, tapi Allah Ta'ala tengok apa yang ada dalam hati. Bawa lah keluar apa yang ada, semua bawa keluar. Okey. Ni baru okey sikit lah. Kena ulang balik lah. Jadi makna Allah tengok apa yang ada dalam hati. Apa juga yang kita buat dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, apa yang kita amalkan hari-hari, Allah Ta'ala tengok dalam hati. Itu sebab Nabi pun sebut dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Kan? Kalau baik seketul daging itu, maka baiklah seluruh tubuh itu. Kalau tak baik seketul daging itu, maka tak baiklah seluruh tubuh badan manusia itu. Ketahuilah sesungguhnya seketul daging itu adalah hati. Dil, bahasa Ustaz dan dil, kan? Hati. Macam itulah juga. Kau kahwin nak tak ada hati. Kan, kadang-kadang masa kahwin ada hati, dah kahwin nak jadi tak ada hati, macam tak berdengung dah. Okey. Kan? Di dalam Al-Quran Allah memuji orang-orang yang ikhlas. Mereka tidak mengendaki dari amal tersebut kecuali wajah Allah dan keredaan Allah, tak terpengaruh dengan apa-apa yang berada di sebalik keredaan Allah itu. Jadi macam tu juga bila kita kahwin, kita tak harap benda lain, mengharapkan keredaan Allah. Itu sebab orang perempuan tak setuju orang lelaki kahwin lebih, sebab jawapan nama lelaki ni kadang-kadang fail.
Betul lah perempuan kan. Perempuan tanya, kenapa abang nak kahwin lagi? Sebab abang rasa abang boleh, abang rasa abang mampu. Oh, ayat tu tak boleh. Cuba jawab, kenapa abang nak kahwin? Kerana nak cari redha Allah. InsyaAllah orang perempuan setuju. Betul tak? Tak ada dah. Tetap tak setuju, cakaplah sana kan. Tetapi yang kita nak baca ni ikhlas kita dalam rumah tangga kita macam mana. Jadi apakah maksud ikhlas kan? Dalam Quran pun Allah Ta'ala bagi tahu macam manakah sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, iaitu mata air dalam syurga, yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan satu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keredaan Allah. Kami tidak mengendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab yang datang dari Tuhan kami pada satu hari yang pada hari itu orang-orang yang bermuka masam penuh dengan kesulitan. Surah Al-Insan ayat 5 hingga 10. Maknanya Allah Ta'ala tak nak apa pun kat kita, nak yang ada dekat dalam hati kita. Kalau dikaji maksud ikhlas tu sendiri, nampak ni nak cerita pasal kahwin ni, nak cerita perkahwinan, rumah tangga. Kalau kaji sendiri maksud ikhlas itu, maka dapatlah disimpulkan adalah sikap seorang manusia hamba Allah yang menjalinkan hubungan dengan Allah. Mesti ikhlas ni mesti kait dengan Allah balik. Tak boleh ni, saya ni ikhlas tolong sebab nak tengok masyarakat kita ni tenang rumah. Mesti Allah juga. Tak payah sebut masyarakat, Allah, balik kepada Allah balik. Apabila seorang hamba itu menjalankan tuntutan agama, menjauhi tegahan agama semata-mata kerana Allah, takut kepada kemurkaan Allah, maka itulah datangnya yang disebut sebagai ikhlas. Ikhlas ni buat sesuatu tak harap apa pun melainkan kerana Allah. Termasuklah apa selain daripada Allah. Duit tak nak, pangkat tak nak, kedudukan tak nak, termasuklah pujian pun tak nak. Ui, untunglah kau macam kena kau kahwin. Sebab aku rasa aku mampu. Kau puji, ui duit dia banyak weh. Nampak? Kenapa kau kahwin? Wah, nampak kahwin? Sebab dia dengar, tengok aku dapat kahwin dengan anak datuk, tengoklah siapa. Nampak? Habis poin. Kenapa kau kahwin? Dah mak bising kahwin, lagi tak ada faedah. Kenapa kau kahwin? Umur dah banyak. Bila lagi nak kahwin? Dah lambat dah ni, tak tahu sempat dapat anak ke tidak lambat. Sedangkan didasarkan kepada Allah itu yang lebih baik dan tak mengharapkan puji-pujian manusia. Macam tu kan kita buat kerja kat masjid, kita tolong orang, rajin juga datang gotong royong masjid. Tengok orang lah. Setakat ni setiap gotong royong aku tak pernah menulis lagi. Nampak ayat dia. Yang dia seronok orang puji tu. Tapi kalau dia ingat Allah, oi, rajin setiap kali. Alah, Allah izinkan aku ada kekuatan sikit. Kalau aku demam ke pun mungkin tak sampai juga aku ni. Semua dengan izin Allah. Dapat aku datang masjid ni. Syukurlah. Dapatlah berbakti sikit. Mudah-mudahan Allah lah bagi ganjaran. Macam tu lah. Lapik sikit. Wah, kau dapat kahwin bertuah lah, kau lawa lah bini kau. Allah. Lawa semua ciptaan Allah. Semua daripada Allah. Dan aku pun tak ada apa-apa harap dapat isteri yang solehah, dapat jaga aku, sama-sama beramal lemah. Mudah-mudahan tu lah. Aku tak minta banyak. Lawa tak lawa tu kemuliaan. Lawa pun dalam hati, kadang lawa kat kau, tak lawa kat mata aku. Macam tu. Mengenal diri terus. Potong tu sebab penyakit mulut orang ni. Saya pernah dulu seliuh, bukan seliuh lah. Memang ada lah penyakit yang pergilah berurut dengan satu hamba Allah. Bila pergi berurut, dia urut lah Allah ni, urut saya. Dia macam-macam lah. Ada rupanya dekat sini urut, rupanya dekat muka ni pun dia urut, rupanya ada urat senyum. Ada urat senyum. Saya dulu pernah kena mild stroke, sebelah muka mati. Lama dah. Pergi urut, bayangkan urut daripada bawah ni sampai ke atas. Ni buat senyum ni. Tak, bayangkan muka sebelah mati. Muka sebelah mati, mata sebelah tak boleh kelip, hidung sebelah tak boleh kembang kempis, kerah macam tu kan.
Lepas tu senyum sebelah, dia jadi sengit lah. Muka je kena. Ramai pada orang panggil apa? Bad palsy. Jadi pergi urut, ringkas cerita lah. Lepas 3 hari urut, bergerak-gerak selit. Lepas seminggu, Alhamdulillah, okey. Muka saya okey. Lepas 2 minggu, normal balik dah. Muka orang dah tak perasan. Betul, muka nampak sembab. Cuma yang menarik perhatian saya, dia nak dapat ikhlas tu. Bila saya bagi duit dia dah sini, jangan pergi kat saya, masuk dalam bilik tu dia tu. Masuk dalam bilik, ada satu tabung dekat dinding tu, masuklah berapa tuan nak masuk tu. Dia tak nak nampak berapa saya masukkan. Saya mau masuklah. Dia kata rasanya tu sebab berapa dia tu susah hati saya nanti kalau nampak tuan bagi saya berapa tu. Jadi lepas tempoh seminggu nanti bila dia nak keluar pergi pekan, boleh keluarkan semua duit tu masuk, dia pun tak tahu siapa bagi berapa, siapa bagi berapa. Hati dia pun senang. Betul? Macam semacam jenazah lah orang hulu duit dia tak nak pakai. Orang ikhlas sembahyang tadi. Disebabkan dia letak kan. Zam, berapa ni? Betul? Itu fikir. Tadi mula ikhlas tadi. Tapi sebab letak Azul fikir. Lepas tu sampai kat rumah keluar RM1. Nampak kan? Habis ikhlas tu. Kalau mau husu 100 duit, nampak? Daripada tu sebab ikhlas ni, saya akan ceritakan juga ada fasa ni. Kita jangan kecil pada rumah tangga je, semua dalam kehidupan kita. Ikhlas ni ada fasa-fasa ni. Apa lawan pada perkataan ikhlas? Lawan kepada ikhlas yang tak ada balasan ni, ada pertamanya ujub. Bangga, dia rasa besar diri. Kemudian sum'ah. Sum'ah ni perasaan yang mana dia menceritakan kepada orang tentang ibadah dia, sedangkan orang asalnya tak tahu pun apa yang dia buat. Dengan niat dapat pujian, dapat penghargaan, dapat kedudukan dan sebagainya. Aku tadi lalu ke masjid, kesian pula aku tengok orang tu. Aku bersedekah dah bagi 1,000. Buat kau nampak. Tadi orang tak tahu. Dia pergi cerita dengan orang. Habis. Hebatlah kau. Nak pujian kepada orang. Ataupun pun tadi saya semayang kan, bila saya semayang sunat dalam 100 rakaat, mak ada cerita. Kebetulan dia bercerita tu dengan orang kanan ber-YB, dengan harapan YB nanti dia jadi pegawai kampung. Contoh. Kan? Contohlah. Kan? Begitu juga satu lagi riak. Riak ini mempamer-pamerkan ibadahnya, menunjuk-nunjuk dengan orang. Kan? Dengan manusia. Iaitu kalau kata Al-Qurtubi, riak adalah mencari apa yang ada di dunia dengan ibadahnya, yang mana erti asalnya adalah mencari tempat di dalam hati manusia. Itu paling senang. Riak ni nak cari tempat dalam hati manusia. Kahwin, buat majlis kahwin besar-besar, apa tujuan? Nak dapat tempat dalam hati manusia. Bila orang sebut, dialah keduri paling meriah dalam negeri Kedah Darul Aman. Dialah keduri yang paling hebat sekali. Mana bagi telur lagi? Tak ada. Kalau saya bagi telur, itulah paling ikhlas. Telur. Asal mula kepada ayam, telur. Asal mula kepada telur, ayam. Nampak? Dia pusing situ, dia tak pergi sampai lain. Tak ayam, telur, tak telur, ayam. Ada satu. Saya ingat dulu kan, telur tu kita bungkus dalam konten yang berkala-kala, yang berkilat kan. Mak balik upik letak apa kicap, mak sedap kan. Balik semua zaman tu ni macam sekarang bagi tawul. Kan dulu piramid kata punya bagi pantang untuk tua penduri kahwin ni, bagi tuala buat menyapu si air mata. Mana? Tapi bukan suruh percaya benda tu. Macam-macam yang terbaru sekarang bagi kicap. Parah tu. Makin tak ada berbono bagi dah kicap. Ya. Gula-gula bagi budak tu. Rumah lah tu. Gula-gula bagi budak tu, budak tak makan, bapak makan. Bapak macam mani, masuk potong kaki. Banyak tak gula tu, contohlah kan. Nampak tak? Nak buat grand-grand kau ni, bagi pula mak dia punya, biar orang sebut. Nak dapat tempat dalam hati manusia.